Beliau ialah seorang yang bersifat hipokrit dan juga bersifat munafik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zahari Ismail, YouTube Zah Sensei. Okey, hari ini dah lama saya tak buat video sejarah. Okey, hari ini saya nak kongsikan tentang seorang orientalis barat di Nusantara. Sebelum apa-apa, kita intro dulu. Jom. Okey, tokoh yang saya nak ceritakan pada hari ini ialah seorang orientalis barat di Hindia Timur ataupun pada hari ini kita kenali sebagai Belanda. Tokoh tersebut ialah Snok Horongje. Snok Horongje ataupun nama penuh beliau ialah Christian Snok Horongje. Beliau lahir di Tolen, Belanda dan merupakan seorang profesor, ilmuwan dan bekerja sebagai seorang profesor di Universiti Leiden di Belanda. Bila kita pernah dengar nama Snok Horongje, Snok Horongje ni kalau kita baca buku sejarah tingkatan 4 berkaitan dengan teori kedatangan Islam, kita akan nampak ataupun kita akan lihat satu nama iaitu Snok Horongje. Beliau mengatakan bahawa Islam itu datang daripada India. Itu adalah teori orientalis yang dibawa oleh Snok Horongje. Tetapi di sebalik teori tersebut, kita mesti tahu bahawa Snok Horongje memainkan peranan yang besar di Hindia Timur, khususnya di negara Aceh Darussalam pada suatu ketika dahulu. Kisah ini sangat menarik kerana pada suatu ketika dahulu, Belanda cuba ingin menguasai Hindia Timur ataupun Indonesia. Pada ketika itu, semua negara ataupun negeri dekat Indonesia berjaya ditawan oleh Belanda kecuali satu tempat sahaja iaitu negara Aceh Darussalam. Jadi Belanda dia cuba fikirkan apa yang harusnya mereka lakukan untuk menawan negara Aceh pada ketika itu, dan mereka telah menghantar seorang orientalis barat iaitu Snok Horongje untuk datang ke negara Aceh. Dan setelah dikaji, Snok Horongje mendapati rakyat Aceh ini mereka kuat dari segi ketenteraan dan politiknya kerana mereka menguasai Islam dengan sebaik mungkin. Jadi Snok Horongje dia cuba untuk masuk ke dalam sistem masyarakat di Aceh, sehingga kan ada beberapa perkara yang dia telah lakukan. Yang pertama, beliau telah sanggup pergi ke Jeddah untuk belajar berkaitan dengan Islam di sana, dan sehingga beliau menukar namanya kepada nama Abdul Ghaffar, dan beliau telah menjadi seorang yang Islam. Setelah beliau berjaya menukar nama, beliau kembali ke Aceh dan masuk ke dalam sistem masyarakat di Aceh. Setelah Snok Horongje tamat pengajian di Jeddah, beliau kembali ke Aceh dengan cara sebagai seorang alim ulama pada ketika itu, dengan cara memakai kopiah, berserban dan memakai jubah seperti mana orang Arab. Beliau berjaya mengelirukan warga Aceh pada ketika itu yang menganggap beliau adalah sebagai seorang ulama, walhal beliau ada niat yang tersembunyi terhadap negara Islam Aceh. Beliau ialah seorang yang bersifat hipokrit dan juga bersifat munafik, yang mana telah menukar namanya kepada nama Islam dan sanggup untuk masuk Islam demi untuk meruntuhkan kerajaan Islam Aceh pada ketika itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh Snok Horongje untuk meruntuhkan Islam di Aceh pada ketika itu. Yang pertama adalah beliau telah memisahkan masyarakat Aceh kepada 3 pecahan. Yang pertama agama, yang kedua kemasyarakatan, yang ketiga adalah politik. Beliau telah memisahkan agama daripada kehidupan masyarakat Aceh pada ketika itu. Yang kedua, dari segi agama, orang Islam dibenarkan beribadat seperti biasa, boleh semayang, boleh solat, boleh berpuasa dan sebagainya, tetapi dengan syarat mereka tidak menggugat sistem pentadbiran Belanda di Aceh. Kesannya masyarakat Aceh hanya mengamalkan Islam di dalam masjid sahaja. Islam tidak lagi dipraktikkan dalam kehidupan harian masyarakat di Aceh. Yang ketiga, dari segi kemasyarakatan, Snok Horongje telah cuba memasukkan unsur-unsur budaya tempatan
budaya nenek moyang mereka yang dahulu untuk diamalkan semula oleh masyarakat di Aceh, yang mana budaya tersebut mestilah bertentangan dengan prinsip Islam yang ada dekat Aceh. Jadi mereka secara tidak langsung telah mengamalkan kepercayaan yang bersifat khurafat dan juga syirik. Dari segi kemasyarakatan juga, Senak Oronja telah cuba memisahkan sistem pendidikan dari agama. Pendidikan hanya diajar berkaitan dengan ilmu keduniaan sahaja, bukan diajar berkaitan dengan ilmu akhirat dan sebagainya. Okay, yang keempat, dari segi politik. Dari segi politik ini, pemerintah dekat negara Aceh, mereka diusulkan untuk menolak penyatuan Islam ataupun dikenali sebagai Pan-Islamism. Kesan pengaruh munafik Senak Oronja dalam sistem di Aceh telah menyebabkan Aceh yang sedang berperang dengan Belanda pada ketika itu telah kalah. Sebelum ini mereka tidak kalah kerana mereka mempunyai pegangan Islam yang kuat. Setelah pegangan Islam itu mulai kendur, maka Islam berjaya mengalahkan Aceh setelah berlakunya perang yang sangat lama, hampir beratus tahun. Akhirnya runtuhnya kerajaan Islam di Aceh, yang mana Belanda telah berjaya menguasai dan menakluk keseluruhan Indonesia. Apa ibrah ataupun pengajaran yang kita boleh dapat daripada peristiwa tadi? Yang pertama, kita mesti tahu bahawa Orientalis Barat ini mereka akan cuba untuk menakluk sesuatu negara Islam. Kalau tak boleh dengan cara yang kasar melalui peperangan, mereka akan cuba masuk dengan cara yang halus. Cara yang kedua ialah kita sebagai warga negara mestilah sentiasa berpegang teguh kepada jati diri kita dan juga mengamalkan agama dengan sebaik mungkin. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Jangan lupa untuk share, like dan juga komen. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.